Saya Siti Mariam binti Mahmud, nombor matriks 266347, ingin membentangkan video untuk tugasan individu bertajuk Membasmi Kemiskinan. Latar belakang pembangunan mampan. Agenda 2030 untuk pembangunan mampan yang diterima pakai oleh semua negara anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada 2015 menyediakan pelan tindakan bersama untuk keamanan dan kemakmuran. Di tengah-tengahnya ialah 17 matlamat pembangunan mampan SDG yang merupakan seruan mendesak untuk bertindak oleh semua negara maju dan membangun dalam perkongsian global. Matlamat pertama untuk matlamat pembangunan mampan ialah menamatkan kemiskinan. Membasmi kemiskinan dalam semua bentuknya kekal sebagai salah satu cabaran terbesar yang dihadapi oleh umat manusia. Walaupun bilangan orang yang hidup dalam kemiskinan tega menurun lebih separuh antara 1990 dan 2015, terlalu ramai yang masih bergelut untuk memenuhi keperluan asas manusia. Negara-negara pertumbuhan ekonomi yang pesat seperti China dan India telah mengeluarkan berjuta-juta daripada kemiskinan, tetapi kemajuan tidak sekata. Wanita lebih cenderung hidup dalam kemiskinan berbanding lelaki kerana peluang pekerjaan, pendidikan dan harta benda yang tidak seimbang. Kemajuan juga terhad di kawasan lain seperti Asia Selatan dan Sub-Sahara Afrika yang menyumbang 80% daripada mereka yang hidup dalam kemiskinan tega. Ancaman baharu yang ditimbulkan oleh perubahan iklim, konflik dan ketidakamanan makanan bermakna lebih banyak kerja diperlukan untuk membawa orang keluar daripada kemiskinan. SDG adalah komitmen berani untuk menyelesaikan apa yang mereka mulakan dan menamatkan kemiskinan dalam semua bentuk dan dimensi menjelang 2030. Hari ini, bahagian untuk matlamat pembangunan mampan dalam PBB, Jabatan Hal Ehwal Ekonomi dan Sosial UNDESA, menyediakan sokongan substantif dan pembinaan kapasiti untuk SDG dan isu tematik yang berkaitan, termasuk air, tenaga, iklim, lautan, pembadaran, pengangkutan, sains dan teknologi. Yang Global Lestari Laporan Pembangunan GSDR, perkongsian dan pulau kecil negara membangun. Di SDG memainkan peranan penting dalam penilaian pelaksanaan seluruh sistem PBB bagi agenda 2030. Definisi kemiskinan mutlak dan kemiskinan relatif. Kemiskinan mutlak adalah apabila pendapatan isi rumah berada di bawah paras tertentu yang menyebabkan seseorang atau keluarga tidak dapat memenuhi keperluan asas kehidupan termasuk makanan, tempat tinggal, air minuman yang selamat, pendidikan, penjagaan kesihatan. Kemiskinan mutlak membandingkan isi rumah berdasarkan tahap pendapatan yang ditetapkan dan tahap ini berbeza dari negara ke negara bergantung kepada keadaan ekonomi keseluruhannya. Kemiskinan relatif ialah apabila isi rumah menerima 50% kurang daripada pendapatan isi rumah purata. Jadi, mereka mempunyai sedikit wang tetapi masih tidak cukup wang untuk membeli sesuatu yang melebihi asas. Kemiskinan relatif kadang-kadang digambarkan kepada kekurangan relatif kerana orang yang termasuk dalam kategori ini tidak hidup dalam kemiskinan menyeluruh, tetapi mereka tidak menikmati taraf hidup yang sama seperti orang lain di negara ini. Ia boleh menjadi TV, internet, pakaian bersih, rumah yang selamat, bebas daripada penderaan atau pengabaian atau pendidikan. Kemiskinan adalah mengenai pengecualian. Dalam bentuk yang paling ekstrim, ia adalah ketidakupayaan untuk mengakses perkara yang anda perlukan untuk kehidupan yang baik. Secara relatifnya, di negara yang lebih maju, ia dikecualikan daripada perkara yang membentuk kehidupan harian biasa, seperti internet untuk mengakses pekerjaan atau perkhidmatan awam, pakaian yang sesuai untuk mencari pekerjaan, membayar pendidikan atau akses kepada perumahan yang layak. Punca kemiskinan. Pertama adalah akses yang tidak mencukupi kepada air bersih dan makanan berkhasiat.
Kelaparan dan ketidakamanan air juga merupakan sebab besar mengapa orang ramai bergelut untuk melepaskan diri daripada kemiskinan yang melampau. Jika seseorang tidak mendapat makanan yang mencukupi, mereka tidak mempunyai kekuatan dan tenaga yang diperlukan untuk bekerja. Manakala kekurangan akses kepada makanan dan air bersih juga boleh menyebabkan penyakit yang boleh dicegah seperti cerit-berit. Kedua, sedikit atau tiada akses kepada mata pencarian atau pekerjaan. Pengurangan akses kepada tanah produktif dan eksploitasi berlebihan sumber seperti ikan atau galian meningkatkan tekanan ke atas banyak tradisi mata pencarian. Ketiga ialah konflik. Konflik boleh menyebabkan kemiskinan dalam beberapa cara. Keganasan berskala besar dan berlarutan yang kita lihat di tempat seperti Syria boleh memusnahkan masyarakat, memusnahkan infrastruktur dan menyebabkan orang ramai melarikan diri, memaksa keluarga menjual atau meninggalkan semua aset mereka. Keempat ialah kekurangan infrastruktur. Kekurangan infrastruktur daripada jalan raya, jambatan dan telaga kepada kabel untuk cahaya, telefon bimbit dan internet boleh mengasingkan komuniti yang tinggal di kawasan luar bandar. Hidup di luar grid bermaksud ketidakupayaan untuk pergi ke sekolah, bekerja atau pasar untuk membeli dan menjual barang. Perjalanan yang lebih jauh untuk mengakses perkhidmatan asas bukan sahaja memerlukan masa, ia memerlukan wang, mengekalkan keluarga dalam kemiskinan. Dan kelima ialah perubahan iklim. Peristiwa iklim seperti kemarau, banjir dan ribut teruk memberi kesan yang tidak seimbang kepada masyarakat yang sudah hidup dalam kemiskinan. Kerana kebanyakan penduduk termiskin di dunia bergantung pada pertanian atau memburu dan berkumpul untuk makan dan mencari rezeki. Mereka selalunya hanya mempunyai makanan dan aset yang cukup untuk bertahan sepanjang musim berikutnya dan tidak mempunyai simpanan yang mencukupi untuk digunakan semula. Kadar kemiskinan di Malaysia. Malaysia telah berjaya mengurangkan kadar kemiskinan daripada 49.3% pada tahun 1970 kepada 15% pada tahun 1990, kemudian kepada hanya 1.7% pada 2015. Ini telah menyebabkan Malaysia berjaya mengisytiharkan kemenangan menentang kemiskinan keseluruhan di negara ini. Kemiskinan dalam kalangan etnik juga menunjukkan bahawa Bumiputera mempunyai yang tertinggi iaitu pada 2.2, manakala India pada 1.8 dengan kadar kemiskinan bagi kaum Cina hanya 0.3. Pembezaan wilayah juga boleh divisualisasikan antara kawasan bandar dan luar bandar. Memandangkan Malaysia mempunyai wawasan untuk menjadi sesebuah negara maju, terdapat keperluan untuk beralih daripada menangani kemiskinan mutlak kepada kemiskinan relatif. Walaupun kadar kemiskinan berkurangan dengan ketara di Malaysia, poket kemiskinan wujud dengan insiden yang tinggi di kalangan kumpulan etnik dan lokaliti tertentu. Cabaran pengurangan kemiskinan di Malaysia. Pertama ialah migran isu pekerja. Dasar pembangunan semasa Malaysia sangat dipengaruhi oleh globalisasi dan liberalisasi, dan ini membawa kepada implikasi langsung dan tidak langsung terhadap aktiviti yang berkaitan dengan kemiskinan. Penguncupan dalam peluang pekerjaan secara drastik memberi kesan kepada golongan miskin bandar, hampir miskin pekerja migran. Kelaziman pengangguran dan pembadian pekerja yang tinggi juga diakui oleh pihak berkuasa yang berkaitan. Terdapat permintaan yang besar untuk sumber manusia yang berpengetahuan dan berkemahiran dalam aktiviti intensif modal dan nilai tambah tinggi. Sejak Malaysia menyusun semula ekonominya, peningkatan kemasukan pekerja luar negara juga memburukkan IOP dalam kesan pasca dunia 2008. Nair 2010 juga mengambil berat tentang isu ini dan menyatakan peningkatan penyerobohan 20%,
tenaga buruh asing memberi kesan kepada isu kemiskinan dan pembangunan sumber manusia. Kedua ialah isu etnik. Pencapaian pendidikan pelajar Bumiputera dan luar bandar dalam disiplin yang sangat asas kepada ekonomi adalah jauh lebih rendah berbanding pelajar bandar dan bukan Bumiputera. Orang Melayu adalah dominan dalam kemiskinan luar bandar dan ini telah memulakan penggubal dasar untuk memikirkan konsep kemiskinan peringkat kebangsaan. Rancangan Ekonomi Negara 2010 membasmi kemiskinan tertumpu terutamanya kepada penduduk luar bandar Melayu dan dasar dan inisiatif bermotifkan etnik. Ketiga, miskin luar bandar dan bandar. Lebih separuh daripada unit keluarga di bawah kawasan luar bandar yang dikategorikan sebagai miskin luar bandar dan miskin bandar sentiasa dikenal pasti sebagai masalah terhad di luar bandar. Akibat kemiskinan adalah dahsyat dalam kalangan masyarakat bandar kerana sebahagian besar unit keluarga miskin baru diselesaikan di persekitaran bandar. Dasar dan strategi yang inovatif harus dilaksanakan dalam komitmen yang kukuh dalam perancangan program dan peruntukan perbelanjaan pembangunan dalam bandar diperlukan. Keempat ialah isu pendapatan garis kemiskinan. Isu pendapatan garis kemiskinan sentiasa dibincangkan dengan istilah mutlak dan relatif, dengan idea bahawa inisiatif pembasmian kemiskinan menjadi lebih terarah dan cabaran yang meningkatkan kemiskinan perlu ditangani secara optimum. Walaupun pada masa lalu, 40% terbawah penduduk ditakdirkan berada dalam kemiskinan relatif. Ia adalah 30% terbawah penduduk di bawah rancangan semasa. Walau bagaimanapun, terdapat kekaburan di sebalik pentakrifan semula kemiskinan relatif daripada 40% penduduk terbawah kepada 30%. Pelarasan sementara takrifan mengenai kemiskinan relatif ini menyukarkan perbandingan. Kelima ialah isu perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan isu global yang mempunyai implikasi yang ketara kepada Malaysia. Karbon dioksida daripada aktiviti pembakaran bahan api dan penebangan hutan menyumbang kepada pemanasan global dan telah menyebabkan perubahan dalam sistem iklim. Malaysia perlu menggunakan dua strategi dalam menangani kesan perubahan iklim. Pertama, strategi penyesuaian untuk melindungi pertumbuhan ekonomi dan faktor pembangunan daripada kesan perubahan iklim. Dan kedua ialah strategi mitigasi untuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau GHG. Rancangan Malaysia dalam membasmi kemiskinan negara. Kerajaan Malaysia telah menggubal pelbagai dasar pembangunan negara sepanjang tahun 1970 hingga 2000. Antara dasar-dasar utama boleh dikelaskan secara meluas kepada 3. Dasar ekonomi baru 1971 hingga 1990, Dasar Pembangunan Nasional 1991 hingga 2000 dan Wawasan 2020. Perkembangan pesat ekonomi, terutamanya perkembangan sektor moden, merupakan faktor utama yang menyumbangkan kepada pengurangan kemiskinan dengan mewujudkan peluang pekerjaan yang menghasilkan peningkatan besar dalam taraf hidup di semua kumpulan etnik. Pelaburan kerajaan dalam pendidikan dan latihan membolehkan golongan miskin memperoleh kemahiran dan latihan yang diperlukan untuk memasuki pekerjaan sektor moden bergaji tinggi. Rancangan Ekonomi dan Pembangunan Malaysia sentiasa mempertimbangkan ciri-ciri sosial dan etnik Malaysia. Pengenalan DEB pada tahun 1970 menandakan satu fasa baharu dalam pembangunan ekonomi dan sosial Malaysia. Di bawah dasar ini, kerajaan memainkan peranan yang lebih aktif dan langsung dalam peruntukan sumber, pengeluaran dan perdagangan terutamanya melalui perusahaan awam. DEB telah menggabungkan rancangan 5 tahun untuk 2 dekad 1971 hingga 1990
untuk menyusun semula ekonomi dan masyarakat. Objektif utama DEB untuk perpaduan nasional adalah untuk dicapai melalui dua strategi khusus. Yang pertama adalah untuk mengurangkan kemiskinan mutlak dengan niat akhirnya membasminya dengan menjana peluang pekerjaan baharu dan meningkatkan tahap pendapatan semua rakyat Malaysia tanpa mengira kaum. Yang kedua ialah menyusun semula masyarakat untuk membetulkan ketidakseimbangan ekonomi bagi menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. Seterusnya, Dasar Pembangunan Nasional telah menjayakan dasar ekonomi negara pada tahun 1991. DPN menunjukkan peralihan daripada penekanan DEB terhadap pengagihan semula kepada pertumbuhan, terutamanya perindustrian dengan pengurangan ketara dalam peranan sektor awam. Objektif utama DPN adalah untuk mencapai pembangunan yang seimbang bagi mewujudkan masyarakat yang lebih bersatu dan adil. Untuk mencapai objektif ini, DPN lebih bergantung kepada sektor swasta. Sektor swasta dijangka memainkan peranan utama dalam pengembangan ekonomi. Sektor awam memainkan peranan yang menyokong dan saling melengkapi. Akhir sekali, DEB dan DPN adalah saling melengkapi dengan wawasan 2020 yang merupakan wawasan tentang keadaan Malaysia pada tahun 2020. Ia menyediakan objektif jangka panjang untuk menjadi negara maju sepenuhnya menjelang 2020. Kesimpulan, fakta paling umum yang boleh kita sedari apabila kita mempertimbangkan maklumat tentang kemiskinan ialah kemiskinan kebanyakannya berlaku di negara membangun. Kita telah belajar bahawa kemiskinan merujuk kepada keadaan tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi keperluan asas manusia seperti air bersih, pemakanan, penjagaan, kesihatan, pakaian, makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan adalah isu maut yang membunuh penduduk kita secara perlahan. Walaupun terdapat ramai orang yang cuba menghentikan kemiskinan, adalah mustahil untuk menghentikannya tanpa sokongan negara kaya. Ini kerana untuk memerangi kemiskinan, kita perlu melawannya dengan wang yang banyak dan hanya beberapa negara yang boleh menyokong dengan keperluan ini.